Dan tim menghirup udara perpaduan dan semangat yang jitu hari ini. Kita lagi bersama dengan Pablo. Tak tahu apa maksud Pablo? Cuba teka. Saya nak bongkar rahsia Pablo ni. Kita tentu nak bersama ini adik-beradik yang saya sebutkan tadi yang berjuang di bidang sembang sebagai komando. Yang utama Sub Inspektor Besar Mustafa bin Zainal, veteran Vet 69 Komando. Tadi Pablo. Ya. Okey, nanti tahu apa jawapannya dan juga Pegawai Warren Besar Samsudin bin Zainal yang merupakan veteran Regimen Gerak Khas Angkatan Tentera Malaysia. Terima kasih bersama kami di MHI. Terima kasih, Fitri. Okay, kita nak bongkar dulu awal-awal lagi. Pablo itu ialah? Fitri, sebenarnya Pablo ni adalah singkatan kepada persaudaraan adik-beradik 8 orang. Oh. Kami ini 2 saja yang hadir pada hari ini. Okay. Satu ibu, kita ada 8 adik-beradik dan 8 lelaki. 8 lelaki? 8 lelaki. Oh, yang terlibat dengan tentera? Terlibat dengan tentera 2 orang dan terlibat menyertai pasukan polis dari Malaysia 2 orang. Jadi macam mana semuanya terarah kepada bidang keselamatan ni? Yeah. Legasi ini sebabnya arwah ayah kami adalah bekas polis. Jadi melihatkan daripada kecil beliau memakai uniform dan itu merupakan satu inspirasi lah. Dan saya sewaktu bersekolah tempoh hari pun bila ditanya oleh cikgu, kamu besar nak jadi apa? Saya nak jadi kapten. Tapi alhamdulillah saya akhirnya menyertai polis di Malaysia. Yeah, okay. Dan sekarang ini telah pun menjadi veteran lah. Baik, pengalaman ketika di markas macam mana bila dapat diceritakan? Mungkin ada yang terdapat dilupakan, ada sahabat mungkin dah terkorbankan macam mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya ni komando ni sebenarnya saya masuk diorang lah. Bila bercuti hari raya, diorang ada cerita pasal M16, ternyata itulah kawat, dia dah tembak saya. Terinspirasi. Diorang tak mengajak saya, dia tak ajak saya. Tapi seolah-olah diorang ni cuba nak narik saya semua masuk angkatan tentera lah. Jadi saya ni, saya simpan dalam hati. Saya akan pergi. Tanpa diorang tahu, mak bapak tahu, saya pergi sendiri. Faktor utamanya apa? Pasal diorang ni, Ya. seolah-olah mencabar saya supaya masuk angkatan tentera lah, masuk agama sahabat. Jadi saya kata tak boleh jadi ni. Saya kena pergi juga. Ya. Diam-diam? Tapi diam-diam. Saya tak pergi dia. Mak apa tadi, saya pergi diam-diam, saya pergi rekrut. Masa rekrut, sebelum nak saya rekrut 4 bulan tu, saya di Temuduga lah. Apa you nak masuk tukang masak ke, jadi apa ke. Saya kata, Tuan, namanya kata Zarin, Tuan saya tanya dia. Dalam angkatan tentera mana pasukan paling best sekali dalam tentera darat? Komando nombor 1 dia. Itu unit saya nak masuk dia. Saya tentang begitu. Jadi diorang datang buat pemilihan kan, berlari, berenang, bawa tengah-tengah laut ni. Jadi saya berenang, lulus. Bawa saya masuk komando. Jadi saya buatlah kursus. Bila rahsia terbongkar? Bila kau buka bila balik kampung lah. Okey. Bila balik kampung kan, diorang cerita kan. Jadi saya tunjukkan saya punya Greenberry sini. Orang susah dapat kan. Dia kata, oh tahniah lah. Macam mana kau boleh masuk dia? Tak tahu. Mak saya, arwah mak juga tak tahu langsung dia. Memang saya cakap dia orang. Jadi dibesarkan suasana semuanya lelaki kan? Ya, lelaki lelaki. Ada darah pahlawan kan? Begitulah rasanya lah kan. Sebab ayah, kadang-kadang bila kami balik bercuti lah kan, ada masa ketika 88 balik berkongsi dan arwah ayah ni seolah-olah melaga-lagakan kami. Okay. Sebagai contoh dia, pernah ayah mencabar saya lah. So dia bertanya kepada adik saya ni, sebab dia tentera lah. So dia tanya apa pangkat yang telah diperolehi. So sudah tentulah tentera ni dia kalau pergi kursus balik dah pakai korporal. So kemudian dia balik pada saya tanya, kamu apa pangkat? So saya pun menjawab, abah kan polis. Abah tahu bagaimana peritnya kita dalam polis ni nak meraih pangkat. Yeah. Itu cara. Sebenarnya bukan melaga-lagakan atas dasar negatif, tidak. Tetapi membakar semangat lah. Provoke tapi dengan cara yang positif. Yes. Dia membakar semangat supaya mungkin untuk saya lebih lagi berusaha dan lebih juga lebih berdedikasi lah dalam pasukan. Ya, pernah bertemu di bidang yang sama Sebenarnya kami pernah pada tahun 1990 terlibat dalam satu operasi yang sama. Yang tidak kami jangkakan, iaitu operasi Op Jala Aman di Belantari Sibu, Sarawak. Dan pada ketika itu saya bersama dengan unit Vet 69 Komando diterbangkan markas kami di Ulu Kinta
diterbangkan daripada lapangan terbang Ipoh menggunakan pesawat tentera udara Charlie 130 dan tiba-tiba mendarat di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka. So kami keluar, so dalam kesempatan tu kami keluar berehat di tepi landasan. Dengan menggunakan kesempatan berehat tu saya memejamkan mata, menutup muka dengan saya punya topi. Tiba-tiba saya dengar satu hentakan kaki di hadapan saya. Seolah-olah ada orang memberi hormat kepada saya lah. So saya menolak topi saya dan melihat bayang-bayang rupanya adik saya yang berdiri. Masa tu apa reaksi? Saya terkejut sebab pertama saya tak sangka lah kami akan terbang ke satu operasi yang sama dan setelah lama lah terpisah disebabkan penugasan dan sebagainya, dan ketika itu berjumpa dan saya rasa agak kaget dan saya pun bersuara lah, saya kata bro relax lah kan. Tetapi atas dasar dia sebagai tentera memakai uniform dan saya sebagai pasukan PDRM yang memakai uniform, so itulah satu cara kita saling hormat menghormati, dan di samping saya sebagai Abang Long lah. Ya. Bila jumpa Abang Long apa macam mana? Macam tu. Saya tak ada apa, saya kata dia jumpa saya mestilah salam tak jumpa kan, salam dengan dia, semua kawan-kawan terus tanya siapa dia kan. Saya kata, jadi saya sebelum jumpa dia, saya jumpa kawan saya. Kata, ni abang saya ni. Dia kata, zona Alpha Charlie ni turun. Saya kata, ni abang saya ni. Saya lama tak jumpa dia, memang tak pernah jumpa. Zaman dulu kan? Dia sibuk dengan, dia sibuk dengan tugas dia, saya pun sibuk dengan tugas saya. Saya hentak kaki dengan kepala saya, tuan saya nak jumpa abang saya. Mana? Tu. Ya. Saya pun pergi lah. Tu jumpa dengan dia. Jadi kan, memang saya tak sangka memang satu operasi tu jalanan setahun saya kat sana dengan dia. Tapi dia polis lah. Komando polis, saya komando tentera kan. Macam mana setelah berapa puluh tahun kan melihat keputusan untuk terlibat dalam bidang ini adalah satu keputusan yang sangat tepat. Okey, pertama memang tak dijangka dan juga tidak dirancang. Tetapi apapun satu keunikan dalam operasi di Objek Lajaman di Belantara Sarawak ini adalah satu yang agak berbeza dengan operasi yang kita hadapi di Belantara Malaysia ini. Pertamanya disebabkan bentuk muka bumi yang sedikit berbeza dari Belantara. Yang keduanya kekangan bahasa lah. Saya pernah bila di sana itu sampai di satu penempatan yang agak jauh pendalaman, iaitu di Julau, di Sibu. So dari Sibu nak ke Julau tu kita menaiki kenderaan polis ini, lori 3 tan. Kalau saya tak tutup kepala saya, rambut saya hitam jadi perang, kening saya jadi perang, misai jadi perang sebabkan jalan yang berdebu. Bila sampai saja di persimpangan penempatan Julau itu, saya lihat seorang sahabat saya, Salihuddin, sedang berinteraksi dengan seorang orang tua tempatan orang Iban, sedang nak membeli satu parang. Saya pun berasat jugalah. Dan saya tak tahu yang bahawa orang tua itu adalah dari kampung lain. Jadi bila saya nak bertanya, nasib baik saya tak bagi lagi duit lah. Bila saya dalam keadaan siap siaga di tepi trek laluan itu, setiap pagi ada satu apai ataupun orang tua lah di Kampung Julai itu bersama dengan anak dara dia berjalan lah. So saya cuba nak memenangi hati dia dengan bertanya, Pok, mana kita? Dengan bahasa Iban lah, cuba nak berbahasa Iban. So dia kata Pulai. So saya tanamlah hati saya, oh senang cakap Iban ni, pulang jadi Pulai. Pulai mana? Kata mengai ikai, ikan jadi ikai. Ikan apa? Ikan seluai Pulai. Jadi saya pun bertanya, Pok, bisik orang jual parai tu? Parai. Yang betul parai lah. Dengar dulu. Jadi bila saya tanya itu, reaksi muka apa ini sangat takut. 4 hari saya bertanya. Hari yang kelima datang seorang rakan seperjuangan saya, Mazlan. Dia ni anak Semenanjung tapi berkhidmat di Batalion Sibu. Dia bertanya saya, Pak Pablo, you tanya apa dengan apa itu? Orang jual parang. Habis you tanya macam mana? Saya tanyalah, bisik tu ada orang jual parai. Parai itu parang. Dia kata, kamu perasan tak tengok muka dia agak takut? Kenapa? Kamu bertanya orang mati. Oh. Parai dalam bahasa Iban adalah mati. Orang mati. Sebenarnya parang dalam bahasa Iban adalah lukuk. Lain pula. Itu sebab jangan nak memandai-mandai. Pengajarannya. Ya. Okey, tengok adik-adik ada tak yang nak tanya soalan?
Kita ada sediakan mikrofon. Soalan daripada adik-adik ini, peluang komando yang berjuang yang ada pengalaman yang cukup luas. Jadi ada yang tanya soalan tak? Okey. Ada tak anak-anak yang mengikut jejak langkah yang ataupun disarankan supaya terlibat dalam bidang kepolisan ke ketenteraan? Sebenarnya ada. Ada. Saya sarankan anak saya siapa yang nak jadi komando. Nabi askar lah, senang. Tentera lah. Tapi saya beritahu dah, kebaikan tentera macam ni, kebaikan awam macam ni. Maksud saya Kementerian Pertahanan dan kementerian lain lah. Dan saya cakap ini kebaikan ini. Tapi susah macam ni lah. Ni yang sukarnya ingat. Kalau kamu awam, cuti sebulan, besok pagi habis cuti, dia beri kampung boleh pergi kerja? Boleh. Tak masalah tu kan. Askar tak boleh. Ya. Kenapa? Sebab you mesti balik 2 hari, 3 hari sebelum cuti. Kenapa? Kalau balik malam ni, besok ada parade. CEO parade ke apa, barisan lah kata lah. Rambut tak gunting, kasut tak kilat, bagi tak gosok. Dia fikir memang susah kan. Memang susah jadi askar siap. Jadi kau kena tinggalkan anak, isteri, pergi ni tak macam orang awam kan. Awam balik kampung bawa anak isteri. Tapi kalau tentera tak boleh. Ya. Jadi, baik, kita ada soalan daripada penonton, seorang guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, apakah petua yang diamalkan oleh Tuan yang untuk menjaga kesihatan hingga sekarang yang nampak segak sekarang? Sekian, terima kasih. Okey, dan juga kita minta adik yang depan ni datang ke depan boleh? Okey, ke depan. Yang jadi polis tadi. Diberi peluang ke sini, bawa mikrofon kita FM. Okey. Duduk sini cepat. Kita minta mikrofon. FM, Floor Manager. Okey. Okey, baik. Pernah tak terfikir nak jadi seorang komando? Okey. Tenang. Tak apa, okey. Secara santai, spontan. Okey. Nama? Haikal, okey. Bila tengok ada komando berpangkat ni, apa perasaan? Rasa Malu. Okey, pertama malu, kedua. So teringin tak jadi seperti mereka ni? Berjuang dulu lawan dengan musuh-musuh negara ni. Tingin, okey. Ada soalan tak kepada mereka? Soalan ke apa? Okay, sambil-sambil kita ambil tarik nafas. Okey. Apa menjaga kesihatan? Segak, tenang, kemudian yakin, lantang. Terima kasih kepada cikgu yang mengajukan soalan itulah. Sebenarnya saya kalau ikutkan hari ini umur hampir ke 65 tahun. Tetapi alhamdulillah lah kesihatan yang diberikan. Beginilah, kita di dalam komando ni kalau adik-adik yang selalu sebut komando ni adalah singkatan kepada Command and Do. Moto kami adalah yang dahulu, tiada hari tanpa latihan. Celik mata je. Kan? Jogging, lepas itu disebabkan amalan inilah mungkinlah menyebabkan di antara kami, fizikal kami lah pada saat ini alhamdulillah masih boleh lagi datang dan bertemu dengan adik-adik. Itu antaralah, yang lain-lain tu permakanan lah. Dan yang paling penting adalah hati dan juga niat perlu ikhlas lah. Itu yang penting. Dan terutama apabila kami menjalankan tanggungjawab dan tempoh hari lah, terutama sekali kita hendak menangani ancaman pengganas komunis. Dan ada ketika operasi, kalau kita kata komunis ni tak semestinya dia ni bukan Islam. Ada juga komunis yang beragama Islam, tetapi disebabkan penglibatan mereka itu ataupun gerakan mereka itu melibatkan ideologi yang mereka terima, jadi kami terpaksa menghadapi. So apa juga kadang-kadang bila berhadapan dengan situasi ini memang akan timbul situasi yang berbelah bagi. Saya pernah menembak pengganas komunis, saya tembak dan apabila saya keluar untuk nak meriksa, dia masih lagi bernyawa. Dan dia merangkak menghala ke saya dengan melintangkan senjata di bahu, merangkak menghalau arah ke saya dan juga cuba hendak membalas tembakan saya. Adik-adik bayangkan, mulut dia mengucapkan Allahu Akbar. Dan pada ketika itu di minda saya ini
cukup keliru, bercelaru. Adakah betul ini adalah musuh saya? Saya beragama Islam. Kalau dia pun beragama Islam, tetapi perbezaannya adalah kita punya perjuangan. Ideologi. Itu saja. Itu dia. Banyak sebenarnya dari Ali, tapi masa kita agak terhad. Apa pun terima kasih. Saya mengambil banyak inspirasi. Moga-moga kita ni hidup tak jadi orang parai ya. Hidup, tapi ada orang-orang yang hidup tapi kadang tidak hidup ya. Apa terima kasih kepada Sub Inspektur Besar Mustafa bin Zainal, veteran Vaksisi 9 Komando, dan juga Pegawai Warna Besar Samsudin bin Zainal, Veteran Regimen Gerak Khas Angkatan Tentera Malaysia, adik-beradik yang berjuang untuk negara. Dan ada satu persembahan yang istimewa selepas ini, iaitu Tempur Tanpa Senjata Palapis. Adik sebut, Tempur Tanpa Senjata. Tempur tanpa senjata. Kuat lagi, Tempur Tanpa Senjata. Okey, tak apa. Ini dia sebuah persembahan yang membangkitkan inspirasi untuk anda. Saksikan di luar sana. Ya.